Kita juga ingin bawakan kali ini satu lagi topik yang sangat penting iaitu nutrisi seimbang dan bagaimana sebenarnya usaha Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan bersama Gardenia Bakeries KL Sdn Bhd dalam usaha untuk memastikan para pelajar mendapat nutrisi yang seimbang. Bersama kami di studio pagi ini, Assalamualaikum, selamat datang Dr. Zalina binti Muhammad Tahir yang merupakan Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Cik Ina Suhaila yang juga merupakan pengurus pemasaran Gardenia Bakeries. Ini merupakan satu inisiatif yang sangat penting. Tahniah pertama kali untuk kedua-duanya. Saya pasti ini bukan inisiatif pertama sebenarnya. Tapi doktor, sebagai pengenalan kepada para penonton, apakah sebenarnya idea asas, model asas di sebalik inisiatif ini? Baik, terima kasih Zaliha. Terima kasih juga menjemput saya kemari pada pagi ini. Sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia sangat memandang serius dan amat prihatin terhadap kesihatan anak-anak murid. Ya. Semua orang pun akan bercakap tentang kesihatan lah. Jadi dalam membantu melahirkan anak-anak yang cemerlang ni diselaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan yang mengharapkan anak-anak ini akan menjadi anak yang baik lagi cerdik. Itu memang kita sentiasa sebut, kita sentiasa wawarkan. Jadi apa yang kita harapkan, kita sangat percaya yang yakin kalau anak-anak kita sihat, maka anak-anak kita ini boleh menjadi insan yang modal insan yang berguna kepada negara dan juga kepada bangsa di peringkat global juga pada masa akan datang. Jadi di peringkat kami ni Kementerian Pendidikan, terutama di Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, penerapan gaya hidup sihat itu menjadi salah satu amalan yang kita harapkan di peringkat sekolah untuk anak-anak dan kita harapkan ini menjadi budaya lah apabila mereka dah besar dan berada di luar nanti. Dan bila Gardenia Bakeries masuk sebagai inisiatif ini, bagaimana pengalaman dan juga perancangannya setakat ini? Okay, perancangan dia sebenarnya kami mahu mulakan program ini sebelum musim COVID. Tapi sebabkan ada COVID, kita sebenarnya melancarkan program secara rasmi pada 18 bulan 6 2023 beberapa minggu yang lalu di Victoria Institution. So, sebenarnya memang objektif apabila kami ingin membuatkan program ini adalah untuk memberikan kesedaran tentang pemakanan sihat dan juga tips-tips kecerdasan kepada murid-murid pelajar inilah. Jadi kalau nak diluruskan secara spesifik, apa antara mekanisme pengendaliannya nanti, doktor? Sebenarnya kalau di peringkat Kementerian Pendidikan, kalau di JPN juga ya, kita ada banyak kaedah lah, pelbagai kaedah. Terutama kita melihat kepada dua perkara. Anak-anak yang memerlukan bantuan, anak-anak yang dari keluarga yang kurang berkemampuan. Kita di peringkat sekolah menyediakan rancangan makanan tambahan. Kita panggil RMT untuk anak-anak ini. Dan ini dah dibuat lama dah dulu. Kalau di Kuala Lumpur ni Zaliha, kita ada 171 buah sekolah yang anak-anaknya menerima RMT daripada 188 buah sekolah rendah. Kita memang bagi pada sekolah rendah lah. So 171 tu membawa 8,582 orang murid yang setiap hari akan menerima rancangan makanan tambahan dengan nutrisi yang memang dah ditetapkan lah. Sama jugalah macam Gardenia buat. Jadi kita memang bagi pada anak-anak. Itu satu. Kepada yang mereka yang dah memang dari keluarga yang berkemampuan, kita ada program HITS. HITS ni ialah hidangan makanan seimbang di sekolah, di mana keluarga yang mampu mereka memberikan jumlah wang kepada kantin sekolah. Dan kantin sekolah menyediakan makanan yang seimbang yang telah diberikan cadangannya oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Maka anak-anak ini akan dapat makan sama, memudahkan kantin, dan makanan yang diberi itu ialah makanan yang sihat, bernutrisi. Sebab kita nak memastikan mereka dapat belajar dengan baik. Jadi pemakanan itu kita utamakanlah. Juga kita adalah, kalau selain daripada makanan yang disediakan, tapi kita memberikan mereka juga pengetahuan dan pendidikan melalui mata pelajaran kurikulum kita, pendidikan jasmani, melalui juga kita buat daripada kelab yang kita ada dekat sekolah. So itu akan membantu untuk murid-murid dapat pemahaman dan waktu yang sama mereka mengamalkan makanan yang sihat tadi. Dan
dari pihak Gardenia pula, adakah dapat mengenal pasti lebih khusus tentang keperluan pemakanan para pelajar selepas terlibat dalam inisiatif ini? Okey, program ni sebenarnya kami akan melawati ke 55 buah sekolah menengah yang terpilih di seluruh Semenanjung Malaysia dan kami memanggilkan program ini Active School Tour. So Active School Tour ni kami akan mengupas tentang tips-tips kesihatan. Kami akan mendidik mereka cara pemakanan seperti suku-suku separuh, silibus yang telah di-approve oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga sharekan tips-tips kecerdasan. Dan pada hujung rancangan Active School Tour, kami juga ada aktiviti-aktiviti kecerdasan, ada game-game fizikal. So bukan sahaja kita mengajar tentang pemakanan sihat, kami juga ada aktiviti fizikal bersama para pelajar. Dalam masa yang sama, kami memberikan sampel percuma roti Gardenia Breakthrough kepada semua anak-anak. Dan bila balik ke rumah, mereka boleh cuba menu sihat sebab semua orang tak boleh terus berubah dari nasi putih pergi ke nasi perang, beras perang. Jadi mereka boleh mula dengan roti gandum penuh Gardenia Breakthrough. Ya, betul. Berama juga nak menung depan shelf tu, nak ambil yang putih ke yang brown. Sebab saya lihat satu benefit satu yang roti Gardenia Breakthrough ni tak ada pada roti lain, dia ada kebaikan aktif. Aktif ni 8 nutrisi yang kami boleh berikan kepada mereka dengan setiap 2 keping roti gandum penuh. Ada vitamin A, tinggi vitamin E, tiada kolesterol, tiada trans fat, tinggi zat besi, tinggi protein dan rendah lemak. So semua orang nak benda yang sihat. Dia rendah lemak, tinggi protein. Doktor, apa yang Cik Ina sebutkan tadi juga melihat kepada perancangan KPM secara keseluruhan. Doktor sebutkan tadi selain pada makanan, ada pendidikan, ada aktiviti kecergasan. Bagaimana ini dapat dilihat menukar secara signifikan gaya hidup untuk mengelakkan kadar obesiti, kecergasan para pelajar, kesihatan para pelajar dan mereka ada kesihatan minda yang cukup untuk meneruskan pelajaran mereka. Baik, terima kasih Zaliha. Sebenarnya sebab itulah kita adakan kerjasama dengan rakan-rakan strategik, contoh dengan Gardenia sendiri, kerana kita nak memberikan anak-anak kita ni sentiasa berterusan diberikan pengajaran dan ingatan dari semasa ke semasa melalui guru, melalui ibu bapa dan tentulah di rumah, melalui rakan strategik kita dengan PIBG, sebab kita memang nak menekankan pada anak-anak ini supaya pemakanan sihat itu harus amalkan dan antaranya kita tidak benarkan kantin sekolah menjual makanan yang tidak sihat. Kita tidak benarkan langsung semua kawasan sekolah. Di kantin sekolah tak boleh jual pemakanan yang tidak membawa khasiat. Di koperasi sekolah yang juga menjual makanan tidak boleh. Itu syarat yang utama sebelum kita menganugerahkan kantin, pengusaha kantin dan koperasi mengusahakan jualan di premis mereka. Jadi di kawasan premis sekolah itu semuanya makanan yang disediakan ialah makanan yang sihat. Anak-anak kita ni kadang-kadang dia jadi obes bukan dekat sekolah bagi saya lah, kerana kat sekolah kita dah pastikan begitu. Mungkin di luar atau mungkin juga di rumah dengan cara pemakanan hari ini kita tahu. Jadi kita ada pendidikan jasmani dekat situlah yang kita akan sentiasa terapkan dan kita ada PAJSK kita kata. Jadi anak-anak ini akan sentiasa dipantau oleh cikgu dan juga kita ada guru bimbingan kaunseling. Mereka dari semasa ke semasa itu memang akan memberikan taklimat, peringatan, motivasi, kempen, ceramah kepada anak-anak, terutama dari sekolah rendah lagi lah. Dalam pada kita sedar sekarang dalam keadaan cuaca panas, dalam bilik darjah pun sebenarnya kalau boleh buat regangan, boleh lakukan ceramah tentang pemakanan, kesihatan, walaupun PJ itu tak ada, tapi masih boleh ada aktiviti. Bagaimana para pelajar boleh sama-sama merasai kemeriahan inisiatif ini? Ada hashtag barangkali yang boleh dikongsikan dengan mereka? Untuk program ini kami mempunyai hashtag mengatasi setiap halangan. Jadi sebenarnya mengatasi setiap halangan juga tagline kepada jenama Gardenia Breakthrough. Sepanjang program kami juga ingin mengajar budaya pemikiran positif, resilient. Mereka terus bangkit dan terus tidak perlu rasa seperti kecewa ataupun ingin patah semangat. Setiap murid ada cerita bagaimana mereka boleh bangkit dan berjaya. Jadi di program ini juga kami juga mengadakan aktiviti bersama para pelajar. Mereka perlu kongsikan kisah kejayaan mereka dan ada sesuatu yang menarik yang bakal dimenangi oleh anak-anak ini. Jangan lupa hashtag mengatasi setiap halangan. Mengatasi setiap halangan. Banyak halangan yang sebenarnya pihak KPM juga telah berjaya kena pasti dan cuba atasi. Saranan doktor barangkali kepada pihak
sekolah, ibu bapa, para pelajar, bagaimana untuk sama-sama tidak mensia-siakan inisiatif yang sangat bagus ini? Betul. Saya memang mengharapkan agar ibu bapa, terutamanya lah ibu bapa yang memang bersama-sama dengan anak dalam jangka masa yang lama. Dalam masa 24 jam tu lebih banyak dari di rumah daripada di sekolah. Jadi kita mengharapkan agar ibu bapa di luar sana memberikan kerjasama, merhatikan dan melihat apa yang anak-anak ini makan, walaupun anak-anak ini kadang-kadang tidak bersama-sama ibu bapa kerana bekerja dan sebagainya, tetapi harapan saya ibu bapa, PIBG dan juga siapa saja yang di luar sana sentiasa memberikan dorongan dan sokongan kepada anak-anak kita supaya mereka tahu had pemakanan mereka, tahu nutrisi makanan mereka. Sebab di sekolah kita tak ada masalah kerana kita memang dah ada peraturannya, kita dah ada SOP-nya, kita tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kita boleh kawal mereka melalui pendidikan jasmani, kita ada juga pendidikan kesihatan. Betul. Dan itu berterusan sepanjang selagi mereka berada di sekolah. Tapi kepada ibu bapa di luar kawasan sekolah, kita memang mengharapkan agar mereka ini memainkan peranan mereka yang sebaik mungkinlah agar anak-anak kita berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan boleh menjadi anak yang cemerlang, anak yang baik lagi cerdik pada masa akan datang. InsyaAllah. So, kadang-kadang kalau ibu bapa dah monitor pun kadang-kadang dia boleh duduk maninik. Betul. Tapi walaupun kita tak boleh monitor sepanjang masa, tapi secara keseluruhan itu sebenarnya boleh dikawal dan juga boleh dibimbing sebenarnya. Betul. Untuk sebab itu dia mesti dari anak-anak tu dari sekolah rendah lagi. Jadi sekolah rendah, sekolah menengah semuanya mengimbling tenaga. Terima kasih Doktor, terima kasih Cik Ina kerana sedia bersama kami pagi ini. Kita akan kembali selepas ini.